Didik TV KPM. Untuk makluman semua, telah pun kita memaklumi ada beberapa haiwan yang sama dengan induknya dan ada yang tidak sama. Dan tadi contoh yang telah diberikan ialah berkaitan dengan katak. Ni katak ni Nisa. Katak ni. Alamak. Berani tak pegang katak? Geli cikgu. Sebelum menjadi katak dewasa seperti itu, sebenarnya rupanya bukan katak. Dan kita telah pun ceritakan tadi tentang katak. Kali ini kita cuba nak ceritakan dua lagi contoh haiwan yang mempunyai kitar hidup. Jadi Nisa, sebelah kiri dah tahu kan? Rama-rama, sebelah kanan untuk nyamuk. Tetapi kalau kita nampak apa yang macam bulat-bulat kat daun tu, kemudian jadi yang macam ulat ke apa tu? Yang ketiga tu yang agak susah kita nak kenal dan tidak macam apa benda campur daun dengan campur macam haiwan. Dan sebelahnya nyamuk ni ada sekitar kita. Tapi jarang kita tahu yang terperinci berkaitan dengan nyamuk. Silakan Nisa. Baik, saya Pen cuba sudah ada di tangan, silakan. Kalau rama-rama ni... Yang mana? Boleh tuliskan nombor dia. Nombor 4. Yang ini... Kalau yang sebegini, kita silap satu, semua akan jadi silap. Alamak. Yang ini nampak macam beras tapi... Beras? Ini adalah telur saya rasa. Telur. Yang ini tadi ulat beluncas. Tadi terkira maklum, beluncas. Dan ini, dua. Saya rasa ini pupa cikgu. Pupa? Boleh mungkin. Kita belum pasti. Okey. Ada haiwan yang kedua, kitaran hidupnya? Kita tengok yang seterusnya. Yang ini nyamuk. Adalah nyamuk. Okey, saya rasa yang saya... alamak. Saya rasa ini telur. Telur, macam sama dengan sebelah kiri. Yang ini tadi nama dia jentik-jentik. Jentik-jentik. Yang ini pupa. Pupa. Dan ini adalah nyamuk. Jadi, jawapan anda pasti? Saya kunci jawapan saya, cikgu. Jadi, sebenarnya ini adalah peringkat yang sedikit sukar sebab perkara ini ataupun objek ini jarang kita lihat dengan mata kasar. Mereka sembunyikan. Jadi, jom kita tarik jawapan yang sebenar. Kita mulakan dengan rama-rama. Rama-rama bila bertelur itulah rupanya hampir menyamai dengan kebanyakan jenis haiwan. Cuma bujur ataupun lonjong ataupun bulat. Yang kedua ialah beluncas. Menjadi haiwan ini masih lagi makan dedaun dan kemudian dia akan mendiamkan diri untuk beberapa ketika. Namanya pupa ataupun kepompong. Sama sebenarnya. Pupa ataupun kepompong dan akhirnya menjadi rama-rama dewasa. Jadi jawapan saya 4, 3, 2, 1. Sama. Betul. Macam ada harapan untuk dapat 3. Kita teruskan kepada nyamuk pula. Yang ini sebenarnya banyak kita maklum berkaitan dengan nyamuk untuk mencegah nyamuk Aedes. Tapi kita kena tahu kitar hidup seekor nyamuk. Bermula dengan telur, sama macam beras juga. Yang kedua jentik-jentik. Dia bernafas menggunakan insang dan menjadi pupa ataupun kepompong. Dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Jadi bila kita tahu cegah nyamuk, terutama nyamuk apa Nisa? Nyamuk Aedes yang membawa demam denggi. Jadi kita dah dapat tahu 3 sekurang-kurangnya iaitu haiwan mempunyai kitar hidup, antaranya anaknya tidak sama dengan induknya. Nampaknya jawapan saya sama. Bagaimana cikgu? Betul lah. Jadi tak lain tak bukan, inilah pilihan yang tepat. Nisa, saya anugerahkan 3 bintang tu Nisa. Silakan. 3 bintang lagi. Saya akan ambil lagi. Wah, 3 lagi bintang untuk saya letakkan di sini. Ada 9 bintang terkumpul sekarang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Wah, ini antara aktiviti yang kita lakukan bersama-sama. Murid-murid di rumah bagaimana? Ada tak yang dapat jawapan sama macam jawapan Nisa? Ada? Ya, 5 bintang juga untuk mereka. Terima kasih, Tania. 5 dapat lebih lagi. Mungkin boleh cikgu kongsikan kesimpulan kerana sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Baik, untuk semua murid dan Nisa juga, kesimpulan daripada pembelajaran kita ialah tadi kita maklum dan tahu bahawa terdapat haiwan yang beranak banyak seperti kucing, arnab, serigala dan landak. Ini ialah haiwan-haiwan yang biasa kita lihat di persekitaran kita. Dan terdapat juga anak haiwan yang tidak menyerupai induknya seperti katak, nyamuk dan rama-rama. Kita ambil 3 dahulu jenis-jenis haiwan yang kita ceritakan tadi. Dan pada hasil pembelajaran yang kita cuba untuk dapatkan hari ini, saya percaya murid-murid tadi dapat daripada latihan kita bersama dengan Nisa. Yang pertama, menyerahkan haiwan-haiwan yang beranak banyak. Antaranya tadi ialah serigala, kucing,
Arnab. Okey. Yang kedua ialah menentukan sama ada anak haiwan menyerupai induknya atau tidak, iaitu aktiviti ada gambar haiwan dewasa dan anaknya. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Betul. Tapi ingat, kita boleh kata menyerupai atau tidak menyerupai ibunya, tapi kita sebut tidak menyerupai induknya. Dan yang ketiga ialah menjelaskan berkaitan kitaran hidup haiwan, dan tadi kita bincang 3, iaitu katak. Yang mana ingat lagi tak Nisa tadi? Katak. Lepas tu jadi berudu. Berudu tu dia membesar menjadi dia tumbuh 2 kaki, tumbuh 4 kaki, barulah menjadi katak dewasa. Kalau nyamuk bertelur jadi jentik. Jadi pupa dan nyamuk dewasa. Kita juga sertakan jauhi nyamuk, jauhi denggi. Ya, betul. Dan yang ketiga kita juga cerita pasal rama-rama yang bertelur menjadi pupa, kemudian menjadi beluncas, menjadi pupa, dan akhirnya menjadi rama-rama dewasa yang cantik menarik. Ya, nampaknya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Saya nak tahu cikgu bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya? Sudah terang lagi bersuluh. Inilah dia antara pelbagai contoh. Jadi Nisa dapat mengumpulkan 3 bintang kesemuanya tanpa bantuan cikgu. Yeah. Untuk itu Nisa, cikgu anugerahkan sedikit hadiah kenang-kenangan pada hari ini. Silakan Nisa. Cikgu, terima kasih kerana sudi. murid-murid memang suka mendapat hadiah daripada guru, dan ini menjadi satu motivasi sebenarnya. Terima kasih cikgu. Murid-murid di rumah juga pasti boleh mendapatkan ganjaran sekiranya dapat menjawab semua dengan betul. Dan bagaimana dengan murid-murid nak mendapatkan bahan latihan pengukuhan cikgu? Ya, dapatkan daripada sumberku KPM, dan pada masa yang sama boleh rujuk kepada guru-guru dan ikutilah Didik TV sentiasa. Didik TV KPM.